Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mawala amma ba'd. Al-Malhamah Kubra, peperangan menjelang kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat adalah terjadinya pertempuran antara kaum muslimin yang merupakan tentera Nabi Isa AS dan bangsa Yahudi yang menjadi tentera kepada Dajjal. Sehingga pada satu masa pokok-pokok dan batu-batu berkata kepada tentera Islam tentang kedudukan orang Yahudi yang bersembunyi di belakang mereka. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang bermaksud tidak akan datang hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi dan membunuh mereka, sehingga bersembunyilah orang-orang Yahudi di belakang batu dan kayu. Lalu batu dan kayu berkata, "Wahai orang muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakang aku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Al-Gharqad yang tidak berbuat demikian kerana ia termasuk dalam pohon Yahudi." Hadis riwayat Al-Bukhari. Siri peperangan di dunia ini tidak pernah terhenti, khususnya melibatkan dua kumpulan besar, khususnya umat Islam dan bukan Islam, yang mana mempunyai tujuan tertentu. Dan bila mana kita melihat kepada peperangan, pasti akan banyak nyawa yang terkorban, akan banyaknya kemusnahan kepada harta. Dan kalau kita lihat bagaimana kaum muslimin secara umumnya telah berperang dengan kaum Yahudi sejak daripada zaman Nabi SAW, mereka dapat mengalahkan kaum Yahudi itu dan mengusir mereka dari Jaziratul Arab. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, "Sungguh aku akan mengeluarkan kaum Yahudi dan Nasrani dari Jaziratul Arab hingga tidak ada yang aku biarkan kecuali yang beragama Islam sahaja." Ini hadis riwayat Muslim. Siri peperangan ini akan terus berlaku sehingga peperangan besar sebelum kiamat muncul. Peperangan yang dikenali dengan Al-Malhamah Al-Kubra ini merujuk kepada perkataan laham yang bermaksud daging. Al-Malhamah pula merujuk kepada daging-daging, yang mana menggambarkan situasi peperangan dan pembunuhan besar berlaku. Disebabkan peperangan ini ramai tentera dan orang awam yang terbunuh. Al-Malhamah Al-Kubra hanya terjadi di akhir zaman dan merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Peristiwa ini banyak disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW dan diriwayatkan oleh ramai ulama. Baginda SAW bersabda, "Pemakmuran Baitul Maqdis di Palestin merupakan tanda kehancuran Yathrib, iaitu Madinah. Kehancuran Yathrib Madinah merupakan tanda permulaan Al-Malhamah. Permulaan Al-Malhamah merupakan tanda pembebasan kota Konstantinopel. Pembebasan kota Konstantinopel pula adalah tanda kemunculan Dajjal." Ini merupakan rentetan dari apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, dan hadis ini riwayat Abu Daud. Apabila meneliti pembahasan hadis-hadis Al-Malhamah Al-Kubra ini, peperangan yang akan berlaku akan melibatkan umat Islam dan Kristian atau Yahudi yang merupakan seteru permusuhan yang telah berlaku pada satu zaman dahulu. Bagaimanapun dalam hadis-hadis tersebut, Nabi SAW tidak menyatakan secara jelas perkataan Nasara yang merujuk kepada orang-orang Kristian ataupun Nasraniyah, itu agama Kristian, tapi mengemukakan dengan nama Rom. Kenapa nama Rom? Kalau kita lihat pembukaan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada satu ketika dahulu, ketika mana Rom merupakan empire Byzantine yang mana merupakan kubu kuat orang-orang Kristian di kawasan tersebut. Maka kawasan tersebut memanglah kawasan-kawasan yang dihuni oleh orang-orang Rom dan orang-orang Yahudi. Menurut hadis baginda Nabi SAW, terdapat beberapa peristiwa menjelang berlakunya Al-Malhamah Al-Kubra. Antaranya fitnah yang berlaku berleluasa. Jadi Nabi SAW bersabda, maksudnya akan berlaku ketika hampirnya Al-Malhamah, fitnah di mana pada masa itu hati seseorang lelaki akan mati seperti badannya akan mati. Hadis riwayat Abu Amr Ad-Dani. Fitnah yang melanda umat Islam pada hari ini dan terus membarah sehingga menjadi asbab kepada berlakunya kematian, berlakunya pembunuhan. Fitnah yang berlaku itu menyebabkan berlaku juga pembunuhan, berlaku juga kematian, sehingga kan pada satu hadis yang menjelaskan banyak berlaku pembunuhan merupakan salah satu tanda daripada tanda-tanda kiamat, yang merujuk juga orang yang dibunuh tidak mengetahui kenapa dia dibunuh, dan orang yang membunuh juga
tidak mengetahui kenapa tujuan dia membunuh. Itu termasuklah fitnah-fitnah yang berlaku pada akhir zaman. Dalam masa yang sama, pasukan-pasukan Islam telah mula ditubuhkan dan diperkuatkan. Okay? Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW, maksudnya keadaan agama ini akan sampai pada satu masa kamu sekalian menjadi tentera yang berpasukan. Satu pasukan di Syam, dan satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan di Iraq. Ibnu Hawalah berkata, pilihlah untuk aku tempat terbaik wahai Rasulullah jika aku menemui keadaan tersebut. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, hendaklah engkau menetap di Syam, kerana sesungguhnya ia adalah bumi Allah yang terpilih dari kalangan hamba-hambanya. Adapun jika kamu sekalian enggan, maka hendaklah kamu letak di Yaman dan minumlah dari kolam-kolam air kamu. Sesungguhnya Allah telah menjamin untukku menjaga daerah Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud. Dikatakan Al-Malhamah Al-Kubra ini akan terjadi di A'maq atau Dhabit, dua tempat yang berdekatan dengan Halab di Syria dan Antakya di Turki. Perkara ini adalah berdasarkan sabda Nabi SAW. Dan peristiwa Al-Malhamah Kubra ini merupakan peristiwa yang mana akan berlaku di masa kemunculan Imam Al-Mahdi, yang berlaku sengit sehingga mengambil masa yang agak panjang dan mengorbankan ramai nyawa. Walau bagaimanapun, masa dan peristiwa ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui bila akan berlaku. Justru perkhabaran tentang Al-Malhamah Al-Kubra ini merupakan peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita bersedia untuk menghadapi banyak cabaran-cabaran di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang disampaikan yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Oleh itu, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.